Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syami bin Nazarid daripada kelas IH2203L. Hari ini saya akan membentangkan tentang assignment konsep ketuhanan dan artikel review. Tajuk assignment saya ialah konsep ketuhanan agama Kristian menurut Holy Spirit. Pertama sekali, saya akan masuk kepada pengenalan Holy Spirit. Holy Spirit atau lebih dikenali sebagai Tuhan Roh secara tepatnya bermaksud roh yang suci. Hal ini kerana Holy Spirit merupakan pembimbing Yesus kepada Tuhan. Terdapat dua peringkat perkembangan pemahaman konsep Holy Spirit ini, iaitu ketika zaman Perjanjian Lama dan zaman Perjanjian Baru. Bani Israel tidak membezakan antara Tuhan dengan Roh Tuhan pada zaman Perjanjian Lama. Mereka beranggapan bahawa semua perbuatan dan kuasa Tuhan disandarkan kepada Ruh. Pada zaman Perjanjian Baru, selepas kedatangan Yesus, Holy Spirit mula berkembang ke tahap seterusnya. Penganut agama Kristian mula mempercayai bahawa Yesus telah dinaungi Roh Tuhan, yakni Holy Spirit, yang sentiasa membimbingnya dalam menarik masyarakat untuk mempercayai kepada Tuhan. Menurut Paul, Holy Spirit atau Roh Kudus ini digambarkan sebagai suatu kefahaman atau kuasa yang menetap dalam badan seseorang yang berhubung dengan roh mereka dan kadang-kadang mampu berhubung dengan Tuhan. Hal ini juga menunjukkan bahawa Holy Spirit berfungsi untuk menghubungkan seseorang dengan Tuhan, terutama sekali pada zaman Perjanjian Baru. Seterusnya pula adalah konsep Holy Spirit. Dalam Bible asli bahasa Yunani, perkataan untuk spirit dapat disinonimkan dengan nafas atau angin. Oleh itu, Roh Kudus dapat diterjemahkan sebagai nafas suci atau angin kudus. Yesus turut menyamakan Tuhan dengan Roh, malah Roh juga mestilah mempunyai peribadi yang sama sebagai Tuhan sendiri. Kepribadian Roh Kudus terselah sendiri melalui tiga sifat, iaitu kebijaksanaan, emosi dan kehendak. Melalui kebijaksanaannya, Tuhan Roh dapat menciptakan alam semesta dan semua makhluk, memahami kebaikan dan kejahatan, memberi keterangan kepada kebenaran Yesus dan memberi petunjuk kepada umat Tuhan. Dari segi emosi, Roh Kudus mengasihi, melimpahkan rahmat dan memberi syafaat bagi orang-orang yang beriman. Dari segi kehendaknya, Roh Kudus mempunyai akal, membuat keputusan, mengeluarkan perintah dan menugaskan para pekerja Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Selain itu, Holy Spirit juga digabungkan dengan nama Tuhan. Hal ini dapat dilihat lagi melalui ritual pembaptisan, pemujaan apostolik. Ritual atau pemujaan yang dilakukan oleh penganut Kristian tersebut adalah disandarkan kepada Tuhan dengan semangat Roh Tuhan yang berada di dalam jiwa mereka. Dalam konsep ketuhanan Holy Spirit ini juga terdapat sifat-sifat tertentu yang diberikan kepadanya. Holy Spirit ini adalah bersifat kekal kerana hanya Tuhan saja yang bersifat kekal. Masyarakat Kristian mempercayai bahawa Holy Spirit ini sentiasa berada di dalam jiwa mereka jika mereka terus beriman kepadanya. Hal ini kerana Roh Tuhan daripada Yesus akan membimbing mereka selagi mereka tidak sesat. Seterusnya pula adalah ciri dan sifat Holy Spirit. Dalam Bible tidak ada menunjukkan ciri-ciri fizikal bagi Tuhan Roh, yakni Holy Spirit. Hal ini kerana Tuhan Roh bukanlah satu entiti yang boleh dilihat daripada mata kasar. Malah dia adalah roh yang menaungi dan memberi petunjuk kepada Yesus ke jalan yang dirodai Tuhan Bapa. Pembuktian bahawa Tuhan Roh wujud adalah melalui beberapa simbol atau ciri yang berbeza dalam Bible untuk menggambarkan ciri-ciri Tuhan Roh ini. Antaranya ialah burung merpati dan embun. Burung merpati mempunyai pertalian istimewa dengan tempat tinggal mereka. Walaupun telah terbang jauh sehingga berbatu-batu, mereka akan kembali mencari jalan pulang. Dalam Bible juga ada menyatakan bahawa gereja adalah rumah tangga Tuhan, atau lebih dikenali sebagai kediaman Roh Kudus. Dalam pernyataan ini menunjukkan bahawa masyarakat Kristian yang sentiasa beriman dengan Roh Tuhan akan kembali mencari jalan kembali ke gereja walaupun tersekat pada jalan kerohanian. Ciri kedua pula adalah embun. Seperti embun, Tuhan Roh membawa penganut Kristian kepada kepenuhan rahmat Tuhan. Hal ini dikatakan demikian kerana rahmat Tuhan itu seperti embun yang turun pada setiap awal pagi pada setiap hari. Tuhan melimpahkan semangat rahmatnya yang bernilai untuk menyenangkan hati masyarakat Kristian, walaupun terdapat segelintir masyarakat Kristian yang tidak setia kepadanya dan melanggar perintahnya. Namun begitu, dia tetap menganugerahkan rahmat kepada hambanya dengan setia dan penuh kasih pada setiap waktu. Bagi sifat Tuhan pula, dalam Bible ada menyebutkan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur dan kaunselor, atau lebih dikenali sebagai paraklit. Maksud perkataan tersebut mengandungi idea untuk menghiburkan, menasihati, memberi semangat dan sokongan.
Hal ini merujuk kepada petikan Yohanes, iaitu, saya akan berdoa kepada Bapa dan dia akan memberi anda penghibur yang lain. Perkara ini dengan menjelaskan bahawa Yesus adalah paraklit pertama dan Roh Kudus pula adalah paraklit kedua yang menempati kedudukan atau taraf yang sama dengan Yesus. Selain itu, sifat Holy Spirit ini juga adalah semangat kebijaksanaan dan wahyu. Terdapat beberapa contoh bagaimana kebijaksanaan dan wahyu Roh Kudus ini dalam membimbing umat Tuhan pada masa lalu, antaranya ialah dengan roh dan wahyu Tuhan. Yusuf menafsirkan impian Firaun yang meramalkan rancangan masa depan Tuhan untuk Mesir, dan contoh kedua pula ialah Nabi Daniel yang mempunyai kebijaksanaan roh Tuhan dan wahyu yang membolehkannya untuk menafsirkan mimpi Raja Babel. Seterusnya pula adalah cara penyembahan ritual. Dalam agama Kristian, pembaptisan adalah ritual yang terkenal dalam setiap lapisan masyarakat. Namun begitu, terdapat dua pembaptisan yang dilakukan oleh agama Kristian, iaitu pembaptisan Holy Spirit dan pembaptisan air. Pembaptisan Holy Spirit adalah merupakan kurnia atau pemberian rahmat kepada semua orang yang telah disucikan hatinya, dan pembaptisan ini dilakukan sendiri oleh Yesus Kristus. Pembaptisan roh akan terjadi apabila setelah berlakunya kelahiran kembali atau kelahiran baru, kerana seseorang itu mesti terlebih dahulu dilahirkan oleh roh untuk mendapatkan pembaptisan dengan roh. Pembaptisan Roh Kudus adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan supaya dirinya diselamatkan, dan hal ini menunjukkan perbezaan dengan pembaptisan air, bahawa tujuan utamanya adalah untuk mengampuni dosa masyarakat. Pembaptisan Holy Spirit ini digambarkan dengan penuh dramatik tentang kematian, penguburan serta kebangkitan Yesus. Dalam waktu yang sama juga, ia turut menggambarkan bahawa kematian masyarakat terhadap dosa yang diperolehi serta kehidupan baru di dalam Yesus. Seterusnya pula adalah artikel review, dan yang menjadi pilihan saya adalah buku The Holy Spirit Activating God's Power in Your Life, dan penulis buku ini adalah Billy Graham. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pengenalan penulis. Billy Graham atau nama panggilannya ialah William Franklin Graham Jr. merupakan seorang penginjil Amerika yang lahir pada 7 November 1918 di Charlotte, North Carolina, Amerika Syarikat. Graham mempunyai 4 adik-beradik dan merupakan anak pertama kepada pasangan William dan Moro Graham. Dia merupakan penginjil Amerika yang misi dakwahnya dijalankan secara berskala besar. Contoh misi berskala besar yang dikenali ialah Perang Salib. Malah dia juga mempunyai hubungan persahabatan dengan banyak Presiden Amerika Syarikat yang membawanya ke kedudukan antarabangsa. Pada tahun 1936, Billy Graham meninggalkan ladang tenusu ayahnya untuk melanjutkan pelajaran di Bob Jones College yang sekarang dikenali sebagai Bob Jones University di Cleveland, Tennessee. Namun disebabkan fundamentalisme institusi yang melampau, Graham hanya belajar di sana selama 1 semester. Graham kemudiannya berpindah ke Florida Bible Institute yang sekarang dikenali sebagai College Trinity berdekatan Tampa. Graham terdedah kepada banyak denominasi yang pelbagai melalui orang-orang yang menyewa bilik di kompleks hotel di kampus itu. Graham telah menerima ijazah pada tahun 1940 dan ditahbiskan sebagai menteri oleh Southern Baptist Convention. Graham seterusnya mendaftarkan dirinya di Wheaton College di Illinois. Semasa di Wheaton, Graham telah bertemu dan berkahwin dengan Ruth Bell, iaitu anak perempuan kepada L. Nelson Bell yang merupakan seorang mubalik Cina. Isu pertama yang dibincangkan adalah siapakah Holy Spirit. Penulis telah pun membahagikan pendapatnya yang menjelaskan bahawa Holy Spirit ini adalah seorang manusia, Tuhan dan merupakan Tuhan konsep Trinity. Dalam Bible menjelaskan bahawa Holy Spirit ini mempunyai akal, emosi dan kehendak yang menunjukkan kepada sifat manusia. Holy Spirit ini juga disebut sebagai Tuhan. Hal ini kerana dalam Bible sendiri jelas bahawa Holy Spirit adalah Tuhan sendiri. Ini dapat dilihat daripada sifat-sifat yang diberikan kepada Holy Spirit dalam kitab suci. Sebagai contoh ialah dia kekal selamanya, dia maha kuasa, dia ada di mana-mana dan dia mengetahui segala-galanya. Seterusnya, Holy Spirit juga dikatakan sebagai Tuhan Trinity. Penulis memberitahu doktrin Trinity ini sangat rumit sehingga dia tidak pernah menyelesaikannya. Walaupun begitu, dia tidak memahami sehingga hari ini, dia tetap menerimanya sebagai wahyu Tuhan.
Isi kedua yang dibincangkan ialah kedatangan Holy Spirit ke dunia. Penulis menceritakan tentang kedatangan Holy Spirit. Dalam bab ini menjelaskan yang Holy Spirit ini datangnya daripada kejar roh, dari penciptaan ke Bethlehem, dari Bethlehem ke Pentakosta, dan dari Pentakosta sehinggalah sekarang. Holy Spirit aktif bekerja dalam penciptaan bersama dengan Bapa dan Anak. Ketika Tuhan membentuk manusia dari debu dari tanah, Holy Spirit juga turut terlibat. Seterusnya, Holy Spirit telah datang ke Pentakosta. Satu petikan dalam Bible menceritakan apa yang dikatakan malaikat kepada Maria bahawa Roh Kudus akan menimpa dirinya dan kekuatan yang maha tinggi akan menaungi dirinya. Isu ketiga ialah mengenai perbezaan pendapat dalam pembaptisan roh. Penulis menyedari bahawa pembaptisan dengan Holy Spirit telah difahami secara berbeza oleh beberapa rakan seimannya. Mereka tidak boleh menolak untuk menyatakan perbezaan pendapat tertentu, tetapi mereka harus berusaha memahami satu sama lain dan saling mendoakan antara satu sama lain ketika berusaha untuk mengetahui apa yang Bible ajarkan. Perbezaan pendapat mengenai perkara ini agak serupa dengan perbezaan pendapat mengenai pembaptisan air dan pemerintahan gereja. Ada yang membaptiskan bayi dan ada juga yang tidak melakukan pembaptisan bayi. Ada yang mempunyai pemerintahan gereja secara berjemaah, mempunyai demokrasi presbyterian atau perwakilan, dan juga masih ada yang mempunyai bentuk episkopal. Perkara ini dianggap bagi penulis tidak semestinya boleh memecah belahkan masyarakat, dan dia juga memiliki persekutuan Kristiani yang luar biasa terutama dalam pekerjaan penginjilan dengan mereka yang mempunyai pelbagai pandangan. Seterusnya, isu empat daripada penulis adalah tentang Holy Spirit dan penyelamat. Dalam bab ini menunjukkan tugas Holy Spirit yang menarik orang kepada Yesus Kristus. Ketika seseorang datang kepada Yesus, Bible memberitahu bahawa Holy Spirit telah bekerja dalam beberapa cara. Dalam bab ini dapat dilihat beberapa cara roh bekerja untuk membawa manusia kepada Yesus. Pertamanya, penulis menerangkan fungsi Holy Spirit ini adalah untuk keperluan kelahiran semula rohani. Kelahiran semula rohani dapat datang melalui cinta dan rahmat Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan tindakan Holy Spirit. Dengan adanya Holy Spirit dan penyelamat juga dapat membina semula manusia atau lebih dikenali sebagai kelahiran semula. Kelahiran baharu akan membawa perubahan dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan diri sendiri dan juga hubungan dengan jiran. Seseorang yang beriman akan membawa perubahan dalam sikap kasih sayang, tujuan, prinsip dan dimensi. Perkara yang ingin dikritik adalah mengenai konsep ketuhanan Holy Spirit menurut pandangan penulis. Selepas apa yang telah dikaji, terdapat perbezaan di dalam konsep Holy Spirit menurut agama Kristian berbanding dengan agama Islam. Penulis menjelaskan bahawa Holy Spirit ini adalah seseorang, Tuhan dan merupakan bahagian daripada Trinity. Hal ini jauh berbeza dengan agama Islam yang mengatakan bahawa roh itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah lalu ditiupkan ke dalam jasad manusia bagi menghidupkan jasad. Dalam Islam, Ruhul Kudus dengan jelasnya merujuk kepada malaikat Jibril yang merupakan satu makhluk Allah yang terpisah daripada zat Tuhan. Berbeza dengan Ruhul Kudus, Holy Spirit tidak disebut sebagai malaikat walaupun menjalankan beberapa fungsi yang hampir sama dengan malaikat dalam Islam. Selain itu, perkara yang ingin dikritik adalah tentang kedatangan Holy Spirit di dunia. Hal ini kerana penulis telah menyamakan sifat-sifat Tuhan dengan manusia. Dalam Islam, Tuhan itu tidak memerlukan tempat bagi melakukan tugasannya. Selain itu, sifat Tuhan juga adalah wujud dan dia telah pun wujud sejak dahulu lagi. Kritikan yang seterusnya pula adalah berdasarkan kepada konsep taubat. Taubat merupakan cara utama proses penyucian jiwa bagi mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Penulis telah mengatakan bahawa cara melakukan taubat yang betul adalah melalui pembaptisan dengan Holy Spirit melalui Yesus. Dengan cara ini, hubungan penganut Kristian akan sampai kepada Tuhan Bapa. Secara jelasnya, konsep taubat menurut penganut Kristian ini adalah disandarkan kepada tiga Tuhan serentak dalam pelaksanaan taubat itu. Perbuatan taubat ini bertentangan dengan konsep taubat dalam Islam kerana umat Islam melakukan taubat terus kepada Allah. Hal ini kerana hanya Allah sahaja yang layak mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan individu yang benar-benar melakukan taubat. Penulis juga mengatakan bahawa tujuan pembaptisan Holy Spirit adalah untuk membawa orang Kristian yang baru ke dalam tubuh Yesus. Menurut pandangan Islam, orang yang baru memeluk agama Islam atau lebih dikenali sebagai mu'allaf, dosanya yang lepas tidak dikira. Malah dia diumpamakan sebagai bayi yang baru lahir disebabkan kerana dia sebelum ini tidak mengetahui perintah dan larangan daripada Allah. Inilah keampunan yang lebih dahsyat daripada Allah kerana semua dosa mu'allaf dihapuskan setelah mereka memeluk Islam. Kesimpulannya, konsep ketuhanan Holy Spirit adalah tidak diterima dalam Islam.
Hal ini kerana masyarakat Kristen menyatakan Tuhan itu adalah Trinity, yakni terdiri daripada Tuhan Bapa, Yesus dan Holy Spirit. Setiap umat Islam wajib mempercayai bahawa hanya Allah sahaja yang layak disembah dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Sekian sahaja pembentangan saya mengenai konsep ketuhanan agama Kristen menurut Holy Spirit dan artikel review yang dipilih iaitu The Holy Spirit Activating God's Power in Your Life. Saya akhiri pembentangan saya dengan ucapan terima kasih.